Pelbagai pengisian istimewa di MHI, Isnin 21 Mac. Inspirasi keluarga Malaysia ke Gunung Everest bersama 10 peserta yang dalam misi untuk menakluk gunung tertinggi di dunia. Meninjau sempena pembukaan hari pertama persekolahan sesi 2022. Dan kenali penyanyi Susan Lau dengan single Melayu pertamanya, Disentuhi Cinta. Sudah berkali ku katakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Itu antara yang kita akan bawakan nanti. Apa pun kita nak ucapkan jugalah kepada ibu bapa, selamat berjuang. Sudah berjuang sebenarnya. Tepat sekali kita berdua. Kita berjuang bro. Sebelum kita bersiaran pada pagi ini, selamat datang. Inilah dia minggu Isnin 21 Mac bersama 18 Syaban. Sedikit lagi kita akan menempuhi Ramadan Al-Mubarak. Sekejap je kan? Sekejap begitu saja. Tapi pengisian kita memang menarik hari ini, Fariha, ya. Selain nanti kita akan bawakan juga perkembangan pagi-pagi tadi saya keluar, saya tengok macam mana keadaan terkini. Ibu bapa hantar anak-anak tahun 1. Tahun 1. Bagaimana bukan saja anak yang excited tapi mak bapak pun excited. Betul. Nanti kita bawakan, kita share nanti lagi. Tapi sebelum tu kita nak share, ini berkenaan dengan keluarga Malaysia. Tepat sekali. Semangat perjuangan yang tidak pernah henti. Untuk tepat sekali. Ke Gunung Everest. Ke Gunung Everest, misi Everest keluarga Malaysia. Kita bakal bersama dengan ahli-ahli ekspedisi untuk cerita tentang bagaimana mereka membuat persiapan untuk memacakkan jalur gemilang di puncak Gunung Everest, sekaligus memberikan harapan dan inspirasi kepada rakyat Malaysia, insya-Allah. Nanti kita akan bersama dengan mereka, tapi apa kata kita lihat dulu sedikit informasi lah berkenaan dengan keluarga Malaysia yang akan mendaki Gunung Everest dalam 26 Mac nanti. Ya, tepat sekali. Jadi kita saksikan bingkisan ini untuk kita kenali dengan lebih dekat siapakah pendaki-pendaki kita yang bakal mengharumkan nama Malaysia. Ya, saksikan. Puncak Gunung Everest dengan ketinggian 8,850 meter di atas paras laut merupakan gunung tertinggi di dunia. Menjadikan Gunung Everest sebagai matlamat, 10 pendaki negara termasuk seorang orang kurang upaya OKU telah mendapat perhatian dan sokongan Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dengan mengambil semangat keluarga Malaysia, ekspedisi ini terdiri daripada pelbagai kaum dan agama dengan latar belakang berbeza tetapi dengan matlamat yang sama, iaitu untuk mendepani cabaran dengan bersatu hati dan jiwa. 15 April 2022, pasukan ini akan memulakan langkah mereka untuk menawan gunung tertinggi di dunia. Pastinya, pengalaman yang mereka miliki sebelum ini menjadikan skuad ini kuat dan cekal untuk mendepani cabaran dan halangan demi mengharumkan nama negara. Bertemakan Keluarga Everest 2022, kumpulan pendaki ini ingin memastikan jalur gemilang akan berkibar megah di puncak Gunung Everest. Malaysia! Boleh! Malaysia! Boleh! Malaysia! Boleh! Kita hayati semangat Magendran Munisami, iaitu rakyat Malaysia pertama yang pernah mendaki Gunung Everest tahun 1997. Kita, insya-Allah, kita akan mendakinya semula dengan misi ekspedisi keluarga Malaysia. Begitu gagah perkasa nampaknya mereka setakat ini, ya. Baik, tadi Farah sebutkan 26 Mac kan, tapi nampaknya mereka telah menunda sedikit tariknya pada 15 April. Jadi kita nak tahu juga kenapa ditunda dan juga nak tahu bagaimana persiapan yang sedang dilakukan, apatah lagi nak Ramadan ni. Jadi kita nak terus bersama dengan mereka, Nas. Ya, saya. Kita ada siapa? Kita ada Encik Azim Afif yang merupakan ketua ekspedisi ini. Kita juga bersama dengan Encik Jack O Jin Hee dan Encik Pragesh Murugesu yang merupakan seorang ahli anggota PDRM Komando VET 69, ya. Gagah perkasa orangnya. Dan juga peserta OKU pendengaran kita, Muhammad Hawari Hashim. Dan juga bersama kita adalah Encik Muhammad Nazri Hussein, iaitu jurubahasa isyarat kita. Terima kasih kerana Selamat pagi semua. Selamat pagi. Lambat sikit.
Selamat pagi. Ini dia wira-wira kita yang bakal Lambayan mengharumkan hero. nama negara. Syabas kita ucapkan. Jadi macam mana yang Fariha paparkan tadi, tarikhnya telah dianjakkan kepada 15 April. Adakah ini kerana penularan wabak COVID-19? Mungkin Encik Azim boleh terangkan sikit sebagai ketua ekspedisi. Silakan. Okey, terima kasih MHI. Salah satu sebab kita tunda sedikit ke 15 April adalah untuk kita melihat SOP yang baru bertukar daripada Nepal dan juga Malaysia. Jadi kita ada sedikit masa gap untuk kita tengok perlu tak kita PCR test. Macam sekarang ni berita yang kita dapat daripada Nepal, kita tak perlu lagi PCR test. Jadi kita tangguh sedikit supaya memastikan semua SOP itu kita dapat comply dengan baik. Bila ada penangguhan tu sebenarnya ada himbah jugalah kan. Boleh merancang dengan lebih baik sebenarnya. Betul. Boleh berpuasa dulu dengan keluarga. Alhamdulillah. Dapat semangat dulu. Dapat rasa sikit. Bagus. Jadi Encik Azim pernah sampai ke puncak pada 2016 dan faham akan cabaran yang bakal dihadapi oleh ahli-ahli ekspedisi yang lain. Jadi apakah kriteria Encik Azim untuk memilih ahli-ahli ekspedisi kali ini? Kriteria yang paling utama adalah mereka mesti mempunyai experience tersendiri sebelum kita join buat pemilihan. Yang kedua, hatinya kena cekal dan kental sebab nak ke puncak Gunung Everest. Pasti. Pendakian dah susah, tetapi latihan pengorbanan ada daripada tim kita yang kena berhenti kerja. Ada daripada tim kita yang perlu mengambil cuti tanpa gaji. Jadi itulah yang kita memerlukan hati yang cekal dan of course fizikal yang baik. Okey, kita nak tanya On Jin Hee. Antara peserta ekspedisi ini. Jadi mungkin bagaimana dengan persiapan yang kalian lakukan bersama-sama kan? Macam tadi Azim kata kena kental, kena semangat tu kena luar biasa daripada orang lain. Jadi persiapan ni bagaimana? Okay, terima kasih MHI. So seperti mana yang Kapten Azim kata, tim kita ada macam daripada pelbagai kaum dan pelbagai background. Jadi ada daripada yang komando dah cekal dengan dia training semua, tapi ada juga orang kebanyakan. Macam saya, orang kebanyakan latihan, kami ada latihan tersendiri dan latihan grup. Kalau latihan grup, kami ada berlatih macam di Kinabalu, ada kita buat multi pitch untuk berlatih menggunakan berlatih roping dan juga bagaimana nak abseil rappelling, yang itu adalah teknik-teknik. So latihan tersendiri ialah untuk fizikal, yang kebanyakannya macam cardiovascular power, kita buat jogging, kita buat benda-benda fizikal yang tersendiri, dan juga kombinasi antara training sendiri dan training group yang diharapkan dapat sama-sama secara kolektifnya menjayakan misi ini. Bagus. Nampaknya persiapan berjalan dengan lancar dari segi fizikal ya. Harus kuat, harus cekal. Kita bertanya pula kepada Encik Pragesh daripada Polis di Raja Malaysia kita. Bukan saja fitness semestinya memerlukan pengalaman untuk meningkatkan kecerdasan badan ataupun fizikal badan ya. Jadi untuk Encik Pragesh pula, macam mana dengan pengalaman yang dapat dikumpul setakat ini untuk melayakkan diri untuk ke Everest? Silakan Encik Pragesh. Ya, selamat pagi MHI. Terima kasih. Kalau pengalaman untuk kami anggota Red 69 ni, pengalaman untuk gunung high altitude ni kurang. Cuma ada pengalaman di gunung-gunung di Malaysia dan terbaru di Gunung Kinabalu yang melebihi 4,000 meter. Pemilihan dilakukan oleh Azim ikut kriteria-kriteria yang diperlukan. Jadi setakat ini Encik Pragesh setakat Gunung Kinabalu sahaja ya. Pernahkah Encik Pragesh mendaki gunung-gunung di luar negara? Tak pernah. Tapi perasaan tu macam mana bila dah terpilih kan? Ini cabaran luar biasa ni, yang lain sikit. Betul. Memang jauh berbeza dengan gunung-gunung kita. Sebab dia lebih kepada persiapan teknikal, altitude yang tinggi, oksigen kurang, dia jauh berbeza. Tapi dengan guide yang diberi oleh Azim,
kami percaya kami boleh lakukan. Percaya kepada Azim. Semangat sepasukan itulah kan sebenarnya penting juga untuk melayakkan seseorang tu sampai untuk mencapai impian kalian sebenarnya. Baiklah, kita ada soalan untuk Encik Muhammad Hawari Hashim kita yang saya amat kagum seorang yang OKU pendengaran. Jadi sebagai seorang yang mempunyai kata handicap lah untuk saya rasa handicap lah ya. Sebagai tapi anda juga mempunyai pengalaman mendaki. Apakah cabaran utama sebagai pendaki OKU pendengaran? Dipersilakan Encik Nazri untuk buka mic ya. Kalau tidak susah untuk kita memahami. Okey, kita tunggu. Okey, cabaran yang pertama yang didapat ialah pengalaman mendaki gunung ABC iaitu dengan suasana yang sejuk dan dia punya ketinggian tu beza ketinggian gunung yang biasa didaki sebelum ni. Okey, dia kata sebab sangat sejuk dan menyebabkan dia punya telinga ni macam memberi tekanan. Okey, tapi dengan semangat kental, dengan semangat juang yang dia ada tu, dia cuba juga dan akhirnya dia sampai ke Gunung ABC. Dan pada tahun ini dia mendaki Gunung Kinabalu. Pada bulan tahun lepas bulan 12. Okey Aziz? Bulan 12 tahun lepas Gunung Kinabalu. Itulah dia. Jadi ada juga pengalaman. Cabaran yang besar juga dia kata untuk sampai ke puncak tu. Sebab sejuk dan hujan juga dia kata. Hujan. Itu memberi pengalaman yang berguna pada dia lah untuk menawan puncak Everest nanti. Jadi pelbagai cabaran yang bakal diceburi oleh ahli-ahli pendaki kita ya Faria. Jadi apa yang saya dapat baca, jikalau ketinggian melebihi 8,000 meter, oksigennya sangat tipis dan boleh mengundang maut ya. Jadi kita nak bertanya kepada Encik Azim di luar sana, selain daripada ketipisan oksigen dan juga kesejukan yang melampau, apakah lagi bahaya yang bakal diceburi oleh ahli-ahli pendaki ini? Lebih tinggi daripada base camp, kita biasanya terdedah kepada avalanche, iaitu runtuhan ais ataupun runtuhan salji. Pada tahun 2015 juga Nepal pernah dilanda gempa bumi, yang mana saya berada di dalam gempa bumi itu, tetapi dia berlaku dalam masa selepas 70 hingga 80 tahun. Jadi dia juga terdedah kepada frostbite. Frostbite ni adalah jari reput and then dia terdedah kepada dua simptom, dua sakit orang gunung yang sangat bahaya, iaitu high altitude pulmonary edema, iaitu paru-paru berair, dan juga high altitude cerebral edema, iaitu otak kita membengkak. Jadi ini antara risiko yang perlu kita hadapi, tetapi kita panggil sebagai manageable risk. Bagaimana kita nak menangani risiko ini supaya kita dapat mendaki ke puncak Gunung Everest dan kita balik dengan selamat, iaitu dengan kita ada oksigen yang mencukupi. Okey Jack, mungkin wakil lah seringkas harapan kalian lah. Kan mungkin minta doa juga daripada rakyat Malaysia untuk misi kalian ini. Ya. Silakan Jack. Apa soalannya? Soalannya mungkin harapan kalian lah kan untuk memulakan misi ini, dan juga mungkin kita sama-sama boleh mendoakan doa-doa rakyat Malaysia ini untuk misi kalian berjaya. Okey, harapan paling penting ialah kita dapat untuk mencapai puncak Everest. Tapi yang lagi penting adalah selamat pergi dan juga selamat balik ke Malaysia. Itu yang paling penting. Dan apa yang kami harapkan daripada grup juga adalah kerana kami masih kalau ada penaja yang boleh membantu untuk menaja makanan kepada kami, seperti daripada shopping mall ke apa yang sudi lah. So kami sanggup kerana kami mungkin akan merindui cita rasa Malaysia, masakan Malaysia. Terima kasih terima kasih semuanya. Azim, Ojinhi, Pragash, kita ada Muhammad Hawari dan juga Muhammad Nazri. Terima kasih. Moga-moga kami doakan yang terbaik buat kalian. Moga misi semuanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. The whole of Malaysia is behind you, insya-Allah ya. Allah.
Terima kasih kerana memilih masa bersama dengan kita dan insya-Allah kita berdoa untuk anda semua. Baiklah, kepada rakyat Malaysia di luar sana, apa kata kita doakan, manjatkan doa untuk 10 pendaki kita yang akan conquer Gunung Everest, dan mereka minta kalau mereka rindui makanan Malaysia, siapa boleh buat sambal goreng hantar sikit kat diorang. Berpuas hati. Baik, itu dia antara perkongsian ekspedisi keluarga Malaysia ke Gunung Everest pada 15 April nanti. Selepas ini kita akan berehat seketika, Nas. Sekembalinya nanti kita akan bawakan ini berkenaan dengan persidangan dan pameran Defence Service Asia DSA edisi ke-17 dan National Security Asia NatSec 2022. Semuanya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Sedikit sudut pandang yang diberikan berkenaan dengan Defence Services Asia edisi ke-17 dan juga National Security Asia NatSec 2022. Saya yang bakal berlangsung di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia ataupun MITEC pada 28 hingga 30 Mac 2022 yang akan membawakan tema ke arah era baru pertahanan dan keselamatan. Itulah dia. Of course kita harus ke depan when we speak about modern warfare ya. Jadi bersama-sama kita untuk bercerita dengan lebih lanjut apakah what can we expect from DSA 2022 dan juga NatSec Asia 2022. Kita bersama dengan yang berbahagia Jeneral Tan Sri Haji Effendi Buang, Panglima Angkatan Tentera TUDM, dan juga yang berbahagia Tan Sri Asmat Kamaluddin, Pengerusi Defence Service Asia atau DSA. Assalamualaikum ya Bapak Tan Sri. Waalaikumsalam semuanya. Baik. Diharapkan semua sihat. Baik, kita dah berkenalan dengan event ni kan. Pastinya ini sepatutnya menjadi satu event yang sangat besar kan, dan juga hebat melihatkan bagaimana aset-aset yang akan dipertontonkan dalam DSA dan juga NatSec Asia 2022 ini. Kita tahu sekarang kita masih lagi berdepan dengan COVID-19. Pasti ada satu cabaran baru juga. Jadi mungkin Tan Sri PAT boleh kongsikan bersama dengan kami lah berkenaan dengan akan dianjurkan ini dan juga objektif penganjuran itu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera pada penonton semua. Seperti mana yang kita tahu, DSA dan NatSec Asia 2022 ni adalah untuk DSA kali yang ke-17 yang kita akan anjurkan pada masa yang sama. NatSec Asia ni adalah kali yang kedua. Kita dapat lihat di sini bahawa dengan penganjuran pameran seperti ini, dia dapat memberi beberapa faedah yang besar lah kepada kita ni. Pertama kali adalah kita dapat memberi pendedahan kepada local defense industry kita kan, untuk mempamerkan produk-produk mereka dan juga dapat berinteraksi dengan syarikat-syarikat pertahanan antarabangsa daripada luar. Kan, dengan adanya pertemuan ini pada masa yang sama dapat memberi pendedahan kepada industri player yang lain kan. Ini akan memberi mereka satu lonjakan lah dari segi exposure dan juga kemajuan dari segi teknologi mereka. Satu lagi apa yang kita lihat di sini bahawa ini adalah pameran peringkat antarabangsa kan. Yang datang ni kebanyakan sama ada delegasi daripada peringkat tertinggi angkatan tentera, sektor pertahanan dan juga dari segi pemimpin-pemimpin daripada negara luar akan sampai di sini kan. So dengan adanya kehadiran mereka ini dan juga kebanyakan mereka ni adalah dia business people lah kan. Sampai ke negara kita dari segi sektor perkhidmatan ni akan memberi satu faedah yang besar kan, perhotelan, facilities and all other things lah kan. Ini akan menambah lagi pendapatan dan juga
mempamer dan juga memberi peluang mereka melihat apa yang Malaysia ada dari segi itu. Dan pada masa yang sama juga apabila kita lihat daripada kebolehan Malaysia untuk menjadi satu pusat pameran antarabangsa dengan adanya pusat pameran sekarang ni iaitu di MITEC kan. Apa yang saya telah lihat, saya banyak keluar dan pergi ke pameran-pameran seperti ini. Dan pada masa yang lepas iaitu pada DSA yang ke-16 di mana pertama kali kita mengadakan di MITEC itu, saya boleh bandingkan dan juga memberi satu komen bahawa kita punya standard untuk mengadakan satu pameran di peringkat antarabangsa ni sama seperti negara-negara maju yang lain. World class. World class punya facilities. Dan juga cara penganjuran kita dah sampai di peringkat tersebut. Bagus, bagus. Jadi saya difahamkan pameran ini dianjurkan bersama-sama dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia menggambling tenaga bersama-sama untuk menjayakan DSA dan juga NETSEC 2022. Tapi apakah kelainan penganjuran DSA 2022 dan NETSEC Asia 2022 berbanding dengan edisi terdahulu? Mungkin soalan ini untuk yang berbahagia Tan Sri Asmat Kamaluddin selaku pengerusi. Silahkan. Okey, terima kasih. Seperti Tan Sri tadi beritahu kita, ini bukan kali yang pertama kita ada DSA ni. Bagi DSA ini kali yang ke-17. Ya, dan bagi NETSEC yang kali kedua. Ya, sambutan yang kita terima daripada pameran yang berlaku sebelum ini, kita dapat terima banyak sambutan baik daripada peserta-peserta dan pelawat-pelawat, ya. Alhamdulillah. Jadi kali ini kita jangka 25,000 pelawat daripada luar negeri akan hadir pameran ini. 25,000, ya. Dan 350 VVIP, delegasi VVIP daripada luar negeri, termasuk menteri-menteri, timbalan menteri, ketua-ketua angkatan tentera dan sebagainya, ya. Dan kita akan ada 1,300 syarikat antarabangsa yang akan menyertai pameran ini. Sementara itu pun ada 20 pavilion nasional yang akan diadakan. Perbezaan ni saya kira dikaderkan oleh sebab ada COVID ni. Jadi kita terpaksa mengikut peraturan SOP yang teliti, ya. Kita dapat kerjasama daripada kerajaan, terutamanya daripada Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesihatan untuk menetapkan SOP supaya ini menyenangkan pelawat-pelawat dan sebagainya. Ya. Dan menjaga kesihatan mereka. Menjaga kesihatan. Itu perbezaannya saya kira. Kedua, kita oleh sebab COVID ni juga, kita akan ada virtual platform. Virtual platform untuk memboleh peserta-peserta mengambil bahagian secara virtual. Secara alamiah. Itu yang saya kira virtual platform yang berlainan sekali daripada yang masa yang lepas. Semestinya kelainan yang agak ketara, ya. Bentar lagi kalau macam orang awam kan kadang-kadang dia suka juga tengok benda kan, tapi mungkin ini antara kekangannya COVID-19 ni kan. Baik, Tan Sri, saya nak tanya ni berkenaan dengan DSA 2018, lepas tu NETSEC 2018 kan 4 tahun lalu kita dah lakukan dengan baik sekali. Jadi nak tahu juga bagaimana maklum malas respon yang diberikan oleh kepada kementerian sendiri tentang penganjuran dia, dan juga mungkin tahun ini ada penambahbaikan yang akan dilakukan. Ya. Seperti mana yang kita lihat, fakta berkenaan dengan statistik ni biasa je adalah dia tidak berbohong. Apa yang jelaskan ni bahawa penganjuran kali ini iaitu participant daripada luar ni kan masuk ni kan almost the same number that we get the previous year. Despite kan sekarang ni dengan keadaan yang amat kata orang susah dan juga bermacam-macam kekangan, tetapi that number still maintained. Kan? Ini adalah satu manifestasi bahawa mereka nak datang untuk DSA ini. Ini adalah menunjukkan bahawa satu adalah Malaysia adalah satu tempat di mana penganjuran dan pameran seperti ini boleh menarik perhatian. Kedua, kemungkinan besar adalah bahawa
standard penganjuran kita tinggi. Ya. Jadi dengan beberapa perkara lain ni kan, seperti apa yang berlaku di keliling kita ni kan, semua orang dah menganjur dah kan ni kan. Dengan keadaan pandemik seperti ini, kita tidak boleh menunggu bahawa nak tunggu lagi sampai tempat keadaan betul-betul selamat. Betul. Kita boleh menganjur kan. Saya lihat di Eropah, kawasan-kawasan di rantau kita ni, Singapura dah organize dah. Betul. Kan. Lepas tu di kawasan Eropah dan kawasan Timur Tengah, mereka dah organize. Ini just recently lah. Dubai Asia, Korean Asia, semua dah ada dah. Kan? Jadi dan juga Singapore Asia. Kan? Kita tak boleh nak tunggu. Kita boleh lakukan pameran seperti ini, kan? Boleh menerima ramai orang, tetapi kita menggunakan kaedah untuk membendungkan apa yang kita hadapi sekarang ni lah. Kan? Supaya kita tidak terbantut dengan kemajuan apa yang kita nak lakukan sekarang ni. Betul, kan? Industri pertahanan kita tetap kena terus maju ya. Dan bukan itu saja, sebab apabila kita lihat perkembangan sekarang ni kan, walaupun dengan keadaan pandemik kan, lonjakan teknologi dan juga lonjakan pembangunan pertahanan ni kan, dia tidak menunggu kan, it's still ongoing. Jadi kalau kita masih menunggu lagi kan, kita tak buat apa, kita akan ketinggalan. Oleh yang demikian, kita ambil satu tindakan yang proaktif, di mana kalau negara luar boleh buat, pasal apa kita tak boleh buat? Itu yang pentingnya. Bagus, Malaysia pun boleh mampu sekali untuk menandingi di persada dunia ya. Jadi kita pun kesutukan masa di sini untuk kita menggulung perbincangan kita di sini. Saya nak tanya, adakah pameran ini juga dibuka untuk orang awam seperti saya dan Fariha yang amat meminati industri pertahanan ini? Silakan Tan Sri Asmat. NatSec sama DSA ini, pameran ini tidak terbuka pada orang awam. Ya, dia terbuka hanya untuk industri players ya, orang-orang yang terlibat dalam pertahanan dan keselamatannya. Ya. Okey, baiklah. Mungkin sedikit harapan juga Tan Sri berkenaan dengan penganjuran ini nanti. Penganjuran ini nanti kita harap apa yang akan berlaku pada minggu hadapan ni kan, boleh memberi satu pendedahan yang besar kepada kita kan, supaya teknologi-teknologi yang terkini ni kan, dan juga pertambahan pembangunan ataupun development in term of memperkasakan ketumbuhan kita, boleh memberi satu kata orang peluang dan juga lonjakan yang tinggi supaya kita dapat mengambil faedah yang ada daripada pameran ini ya. Baik. Sama-sama doakan yang terbaik untuk penganjuran ini ya Tan Sri. Ya. Seperti kita tahu, keadaan sekarang banyak industri tempatan terlibat di mengalami kesusahan. Ya, industri hospitality misalnya. Jadi seperti saya sedia maklum tadi, kita mengharapkan 25,000 pelawat daripada luar negeri. Ini akan beri peluang pada hotel-hotel, industri hospitality dalam negeri dapat menerima pelawat ini dan akan sedikit memberi peluang pada mereka untuk ada bisnes yang lebih sikitlah. Tepat sekali. Ini juga mencana pertumbuhan ekonomi negara sebenarnya kan. Suntikan kepada industri kita. Terima kasih Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Haji Effendi Buang TUDM, merupakan Panglima Angkatan Tentera, dan juga Yang Berbahagia Tan Sri Asmat Kamaluddin, Pengerusi Defence Services Asia DSA. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Moga-moga nanti semuanya berjalan lancar. Ya, insya-Allah kita doakan semuanya berjalan lancar untuk mengharumkan nama negara kita juga di persada dunia. Sekali lagi kita akan berehat di sini di MHI, dan apabila kita kembali apa yang terkini dari media sosial, semuanya selepas ini.
Senam sikit. Senam sikit. Pagi-pagi ni, betul lah juga kan kalau untuk kita nak menyihatkan badan kita. Terutamanya bila kita nak Ramadan ni, untuk saya, fitness level kita kena tingkatkan. Jadi di Malaysia hari ini, kita selalu juga memberikan anda tips-tips untuk bersihatkan badan, cara-cara senaman, untuk tengkuk, kadang-kadang tangan, kadang-kadang belakang. Jadi kali ini, kita memberikan anda tips untuk senaman bahagian tepi dada. Bukan bahagian depan, tapi bahagian tepi, Faria. Penting juga tu tahu. Oh ya, okey. Kita tengok macam mana senaman yang akan dilakukan. Saksikan. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita. Apa khabar semua? Jadi hari ini saya akan ajar atau kongsikan kepada anda semua 3 jenis latihan yang boleh mengaktifkan obliques ataupun side abdominal di bahagian bawah lengan ni. Baik, kita mulakan dengan senaman yang pertama. Senaman yang pertama dinamakan sebagai side crunches. Anda turun, berada dalam posisi seperti anda hendak membuat plank. Alright. Pastikan anda menampung badan anda gunakan siku, dan pada posisi plank anda hendak menunjukkan kiri ke kanan dengan menggunakan pinggul anda. Dengan cara ini, ia mampu mengaktifkan otot obliques anda ataupun side abdominal anda yang berada di bawah lengan. Ramai yang tidak tahu cara untuk mengaktifkan obliques. Ini saya tunjukkan salah satu senaman. Kita lakukan sebanyak 10 kali. 3, 2, 1. Senaman yang kedua kita akan lakukan iaitu side crunches. Posisi yang sama, tapi seperti anda ingin melakukan tekan tubi. Anda turun dan anda tunjukkan kaki anda. Alright, kita akan lakukan sebanyak 10 kali. Anda dah rasa burn dia dekat bahagian obliques. Memang anda akan rasa tekanan dan juga pressure dekat bahagian obliques. Baik, itu latihan yang kedua. Latihan terakhir ini, dia juga mengaktifkan otot di bahagian depan deltoid anda, iaitu otot bahu. Cara ini senang saja. Mulakan dalam keadaan seperti child pose, seperti anda ingin melakukan child pose. Dan pandang ke depan. Alright. Naikkan sedikit. Dan anda ingin naikkan tangan anda. Alright. Dan senaman ini dinamakan sebagai shoulder raise. Alright. So, kita buat seperti ini. Lakukan sebanyak 10 kali. Alright. Sama juga 10 kali sebanyak 3 set. Dengan cara ini, ia memberikan tekanan yang sangat efektif dan bagus kepada obliques anda dan juga otot di bahagian bahu anda. Alright, itu sahaja senaman untuk bahagian obliques yang saya kongsikan pada hari ini. Terima kasih. Anda dah boleh lakukan di rumah. Saya tengok pun saya dah penat lah. Faria tersandar terus. Saya pressure. Dia kata mudah aja. Dia kata mudah aja. Mudah penat. Saya rasa kalau Faria buat memang menggigil tangan tu. Gede-gede. Kepada instruktor kita yang satu kata mudah saja, kami sebagai pengacara pun mungkin tak sebegitu mudah lah untuk kita yang tak biasa. Jadi pelan-pelan kayu. Akhirnya pasti anda berjaya, insyaAllah. Baik, kita kongsikan sedikit di medsos sampai dengan sikit perkembangan setakat semalam kan. Ini antara jumlah kes terbaru lah. Ya, saya. 20 Mac 2022, 19,105. Berlaku penurunan di sini. Kalau kita tak nampak 20,000 tu, kita rasa lega sikit lah. Tak banyak, tapi ada rasa lega itu juga. Jadi kita terus pantau. Kes-kesnya. Sementara itu, laporan cuaca kita di semenanjung Malaysia, di sebelah utara
Semuanya hujan lebat, tapi di selatan Selangor, Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan nampaknya cerahnya, kecuali Johor juga mengalami hujan insya-Allah. Jadi sediakan payung kepada orang Johor dan juga orang utara ya. Baik, dan selanjutnya ini berkenaan dengan satu kejayaan yang telah dicatatkan dalam sejarah perubatan di Malaysia. Hospital Tunku Azizah. HTA. Ini dia. Jom kita tengok tajuk dia. HTA berjaya pisah bayi kembar siam pramatang pertama negara. Wah, itu satu orang kata pencapaian yang dahsyat ya. Yang paling dahsyatnya mengambil masa sekejap juga kan. 66 minit katanya. 66 minit kira satu pencapaian istimewa buat pasukan yang telah melakukan pembedahan ini. Dia terpaksa menjalani pembedahan segera pada usia 17 hari sahaja. Ya. Dan di sini apa yang saya fahami, pasukan yang disertai 13 doktor pakar dan hampir 20 jururawat dan staf Dewan Bedah Kanak-kanak menyertai. Dia macam ekspedisi juga ni, banyak orang datang untuk melakukan pembedahan ini. Dan difahamkan juga kedua-dua bayi ini dalam keadaan stabil sekarang ni kan, selepas 24 jam menjalani pembedahan tersebut. Dan kita ucapkan tahniah juga kepada pasukan perubatan HTA yang telah pun melakar sejarah ini. Dan kita doakan juga moga-moga kedua-dua bayi itu sihat kan, membesar dengan sihat. Tepat sekali. Setakat ini 24 jam tiada aral yang melintang. Alhamdulillah. Jadi kita terus pantau keadaan dua bayi kembar ini, kembar yang pertama yang telah dipisahkan di Malaysia. Syabas kita ucapkan dari Malaysia hari ini. Baiklah, setakat ini apa kata kita berehat seketika. Selepas ini kalau sempat insya-Allah kita akan tunjukkan kepada anda gelagat ibu dan bapa yang hantar anak-anak mereka ke sekolah. Hari ini hari pertama. Sesi akademik 2022. Peluh pun dah keluar di Fariha sebagai seorang ibu. Kita berehat, kita jumpa selepas ini. Baiklah, selamat pagi kepada anda yang baru saja bersama-sama kita menonton di Kaca TV Malaysia hari ini, menemani anda. Dan seperti yang kita janjikan Fariha ya, kita membawakan kepada anda semua tinjauan pasukan MHI di sekolah berdekatan hari pertama untuk sekolah. Pagi tau saya pergi, lepas hantar anak pergi sekolah tu. Itulah dia. Tabik hormat kepada kaum ibu. Yang lain kan. Tapi saya tabik hormatlah sebab anak-anak bila tahun 1 bermula kan, 2 tahun mereka berada dekat rumah dan sebagainya. Bila masuk sekolah, kita dulu mak bapak boleh masuk dalam sekolah. Betul. Sekarang mak bapak tak boleh. Betul, dari luar lambai-lambai macam tu saja. Kesian kita tengok gelagat anak-anak kita yang cuba nak mendapat attention ibu dan bapa. Jadi kita lihat tinjauan pasukan MHI di sekolah-sekolah berdekatan. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi ucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini 21 Mac 2022. Pastinya inilah tarikh yang memberikan sangat keterujaan kepada ibu bapa dan juga anak-anak kita kerana tibanya masa untuk mereka memulakan sesi persekolahan 2022 secara bersemuka. Sekiranya sesebuah sekolah itu mempunyai lebih enrolmentnya 600 orang murid, maka barulah adanya sistem penggiliran yang akan berlaku. Seperti pagi ini kami berada di Sekolah Kebangsaan Badan Utama Damansara 4. Seperti mana dapat disaksikan di belakang ini, sejak jam 7 pagi tadi sudah ramai sebenarnya ibu bapa yang datang mengiringi anak-anak untuk masuk semula ke sekolah untuk menduduki kelas secara bersemuka. Dan difahamkan di sekolah ini untuk darjah 1, 5 dan 6 mereka akan memulakan sekolah secara bersemuka, manakala darjah 2, 3 dan juga 4 akan melalui sesi penggiliran. Dan pagi ini bila saya melihat sendiri tinjauannya ibu bapa sangat-sangat teruja. Mereka mempunyai SOP yang tersendiri. Guru-guru sejak awal pagi sudah berada di depan pintu sekolah lagi untuk menyambut kedatangan anak-anak. Begitu juga ibu bapa, tetapi ibu bapa tidak dibenarkan untuk masuk ke kawasan sekolah. Hanya di luar hadapan ini sahaja. Itulah tempat terakhir ibu bapa akan memberikan nasihat juga kata-kata semangat kepada anak-anak, terutamanya kepada anak tahun 1. Dan pagi ini saya nak bersama dengan salah seorang daripada ibu yang mungkin mempunyai perasaan debarnya
kan sejak semalam lagi kita bersama dengan Puan Malia. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Okey, baik. Bagaimana perasaan tu menghantar anak tahun 1 pada pagi ini? Perasaan tu mula-mula memang nervous sebab first time kan masuk dia je 1. Sebelum ni pun macam kat tadika semua kan macam lebih proper and then macam tak berapa panas. Semua kan ini first time yang dia nak rasa betul-betul alam persekolahan. So tapi banyak kali pesan dekat dia juga kalau nak pergi toilet, ajak kawan, beritahu cikgu. Tapi so far dia pun excited nak pergi. So tak ada drama air mata pagi ni, which is good. Dan hopefully semuanya berjalan lancar lah. Jadi sebab bila anak baru nak masuk sekolah kan, bila ibu bapa pula tidak dibenarkan untuk masuk kawasan dalam, hanya di luar saja. Jadi bagaimana? Ada tak rasa untuk menenangkan anak tu kan, perasaan seorang ibu tu? Okey, tapi nasib baik juga dia ada kakak yang dah jam 4 sekali. So at least kakak tu boleh datang and tunjuk dia jalan macam mana lah. Tapi saya rasa cikgu mesti memainkan peranan yang penting untuk memastikan kanak-kanak semua, anak-anak murid semua selesa kat dalam kan. So perasaan gusar tu kurang sikit bila kita dah banyak berinteraksi dengan cikgu lah untuk memastikan keselamatan mereka kat dalam tu. Dan mungkin semua cikgu pun bersedia untuk manage perasaan anak-anak yang 1 ni kan. Okey, satu isu yang mungkin kita secara di kalangan ibu bapa lah yang kita risaukan adalah antaranya beg berat. Jadi bagaimana komunikasi antara guru dan sekolah beserta dengan ibu bapa? Maknanya bagaimana untuk mendidik anak-anak kita ni yang tahun 1 ni, maknanya buku-buku nak kena bawa semua ataupun ada langkah-langkah yang sekolah dah bagi tahu bahawa buku ni akan disimpan ke dalam loker dan sebagainya. Macam ada 1 tahun dulu sebelum PKP, kita sekolah ada menyediakan loker untuk para pelajar. So untuk yang kehadapan ni masih dalam perbincangan. Kalau loker masih disediakan, insya-Allah saya akan bawa sewalah loker tersebut untuk kalik. Baik, terima kasih Puan Malia. Diharapkan semuanya dipermudahkan. Mungkin anak semuanya dah nanti dia gembira lah. Okey, terima kasih Puan Malia. Baik, itu antara ibu yang mempunyai anak nombor 2-nya tahun 1 untuk tahun ini. Dan kita akan bersama dengan salah seorang daripada ibu bapa juga yang mungkin perasaannya sama juga atau lebih mendebarkan sebab bayangkan bagaimana sebelum ini mereka di prasekolah ada yang terpaksa PTPR dan sebagainya. Nanti kita akan bersama dengan mereka selepas ini. Kita sampai sini saja Puan ya. Okey. Selamat pagi. Just a teacher je. Puan sampai sini saja ya. Sangat-sangat takut and excited because kita orang tak boleh masuk inside kan, but then it's okay. I believe the school is very good. So we are all excited. He's also very excited. As you can see, tak sabar-sabar nak masuk. Syakuzin tengok tak sabar ke nak masuk sekolah? You can't wait to go in, right? Yes, you say yes. 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 Okey, bagaimana macam persediaan kan? Pasti ibu bapa macam semalam hari Sabtu dan Ahad persediaan ni buat awal ke ataupun last minute juga? Last minute juga because I am also COVID punya patient baru juga lepas hari tu, so dapat 2 hari just to settle his baju and all, but all went well. Alhamdulillah, all went well. Apa-apa step yang teachers sekolah suruh ambil memang very bagus lah untuk anak-anak. Macam bag dorang, cara buku tak perlu bawa banyak sangat. Certain books kita boleh bawa, certain books we can keep in school. Boleh simpan kat sekolah. So tak okey lah, semua okey. Sekolah memang sangat bagus lah di school. Okay, you nak suka tak jumpa kawan? You like to see your friends? Yeah. Yeah, really? I like to play with friends. Oh, who's your friend? Is Aki, Malik, Aisyah, and Zoha. So, in what class right now? Satu biru. Satu biru. Okay. Good luck. All the best to you. Yeah. Thank you. Say thank you. Thank you. Alright. Okay, mungkin perasaan seorang ibu itulah harapan kepada anak ni kan. Harapan sangat tinggi sebab ini satu saja anak saya. So memang selalu I tell him belajar elok, study hard, listen to your teacher, jangan lawan, jangan suka menari. Jangan suka menari, suka macam-macam benda lah dia suka buat. So relax and learn and just be happy. Have fun at school. Oh,
Dia macam ni tau. Dia bagi ke depan. Tapi 1, 2, 3 mana belakang. Pandang belakang tu. Pandang belakang tu. Allah Akbar. Jadi kepada anda semua. Bukan saja darjah 1 ya. Tapi darjah 2 juga. Kerana terpaksa PDPR begitu lama kan. Darjah 2 pun terasa begitu juga. Tapi seorang lagi yang akan menghadapi perubahan. Melangkah ke dunia yang baru adalah artis jemputan kita pada pagi ini. Kita beri tepukan maya daripada anda semua untuk Suzanne Lau. Hello, good morning. Selamat pagi. Nak tanya soalan. Tadi dah tengok kan hari pertama sekolah. Dulu hari pertama sekolah nangis tak? Sudah tak ingat dah. Sudah tak ingat ya? Alamak, masa sekolah kat Penang dulu tak ingat Tak ingat. Tak ingat. Saya ingat lagi bapak saya ngintai kat tingkap. Sekali tengok ada bapak saya. Sekali tengok dah tak ada dah. Jadi Suzanne setakat ini baru saja menzahirkan single terbaru yang dirilis dalam 3 bahasa ya. Pertama kali saya dengar dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Mandarin dan juga bahasa Melayu pada 14 Februari, Valentine's Day. Ya, kenapa pilih tarikh itu? Kenapa? Sebab ini love song kan. So sempena Valentine's Day, then everybody can enjoy the song. I see. Okay. Tajuknya Disentuhi Cinta. Betul. Tapi bila dengar suara Suzanne Lau tu, macam dia macam ada satu lagi versi penyanyi yang ada di tanah air. Macam ada 2 orang tapi dalam satu badan. Bila saya dengar single pertama awak ni, saya rasa macam awak ni Dayang Nur Faizah tapi versi Chinese macam tu. Jadi pendapat anda macam mana? Saya rasa Dayang Nur Faizah memang baguslah. So I'm not at her level yet. Yeah, but thank you so much. Susah tak macam nak rakam lagu Melayu? Sebenarnya it's quite challenging because Malay is not my first language. So tapi I suka lah bahasa Melayu in Malay, the song. In Malay dapat menghayati makna dan sebagainya. Jadi saya difahamkan Suzanne datang dari Penang ke Kuala Lumpur pada tahun 2020 untuk mulakan kerjaya lah, untuk melangkah ke dunia baru. Tiba-tiba pandemik pula melanda. Jadi macam mana? How was your struggle? Silakan. Banyak susah lah sebab tak ada income kan. So I just have to stay at home and tak buat apa pun. Tak buat apa pun. Kecuali nak cuba merakamkan lagu atau menulis lagu dan sebagainya. And after pandemic, then we decided to release this song in 3 language. So that sebab Malaysia adalah sebuah negara multiracial kan. So we decided to release it in 3 languages so that everybody can enjoy the song lah. Yang mendapat respon bagaimana? Sebab ada 3 bahasa kan. Tapi setakatnya I tanya kawan saya semua, they like the Malay version more. I've heard all 3 versions. Dan saya harus katakan siapa penulis lirik anda untuk versi bahasa Melayu memang menusuk kalbu. Suara anda siapa tu? Okay, his name is Abang Slan. We call him Abang Slan. He's very good. He's very good. Kalau nak tempah lagu Fariha boleh lah. Boleh tak ada masalah. Jadi harapan Suzanne untuk mungkin ke persada antarabangsa kerana anda boleh menyanyi lebih daripada 1 bahasa. Saya harap in the future I can go internationally, like maybe to US, Indonesia, China, or wherever. Sebab ada kelebihan kan 3 bahasa tu. Jadi ini memang genre awak Ini memang genre lagu awak lah. Saya memang suka R&B, soul. And you definitely got it. That's for sure. Jadi adakah kita bersedia untuk menyaksikan persembahan Suzanne di sini sekarang? Boleh, silakan. Silakan Suzanne Lau dengan lagunya Disentuhi Cinta. Sementara kita boleh warakan sedikit lah. Ya, tepat sekali untuk segmen Samarinda kita kepada anda semua di luar sana yang sedang memantau. Adakah pintu taubat masih terbuka untuk Jin Ilyas memilih jalan yang benar? Jadi mampukah juga cahaya malaikat mengecapi bahagia yang diingini selama ini bersama suaminya? Saksikan minggu akhir Samarinda Suamiku Lelaki Pendosa. Ibu saya malam di TV dia. Ya, dan ibu saya pasti akan teruja. Ini dia finale dia pada malam ini. Baik.
Kita nanti akan saksikan persembahan daripada Susan Loh di Senturi Cinta dan jangan lupa esok nanti topik yang kita akan bawakan kesan perubahan cuaca. Oh, sangat penting, sangat penting. Sementara itu, kita sajikan anda semua di pagi ini dengan alunan R&B bersama Susan Loh. Silakan. Segalanya untuk dirimu sayang. Tiada apa yang aku impikan, hanya cintamu kasih dicipta untuk kita dalam menempuh hari berlalu. Ku bernafas dalam bayanganmu, sukar untuk kita berjauhan. Di hatiku takkan pernah hilang. Aku berseru, engkau merindu, disantui cinta. Oh, aku menunggumu di sini kasih, dan janganlah tinggalkan aku. Walau sedetik sentuhilah diriku, oh kasih, bagai langit itu yang dipeluk bintangku yang suci. Hanya kaulah di hati. Berjauhan di hatiku takkan pernah hilang. Aku berseru, engkau merindu,